echo of your last goodbye. The house is haunted by the memories that refuse to die. I can't get away from a vision that dreams, intimate glimpses of intimate things. A voice in my heart like a torch singer sings. I wonder who's kissing her now. The house is haunted by the echo of your favorite song. Cinta itu buta. Kerana cinta ada, manusia kadang-kadang sanggup melakukan apa sahaja demi mengejar cinta. Sampai satu tahap, cinta tersebut boleh membuatkan fikiran dan jiwa menjadi gila. Perkara inilah yang berlaku kepada seorang lelaki bernama Karl Tanzler yang begitu taksub dan obses dengan seorang wanita. Ini bukan kisah penculikan atau pembunuhan, tetapi sebaliknya kisah ketaksuban cinta yang tidak masuk akal sama sekali. Kisah bermula pada tahun 1930 bertempat di Hospital Tentera Laut yang terletak di Key West, Florida. Seorang wanita berusia 22 tahun yang berasal dari Cuba, iaitu Elena atau nama sebenarnya Maria Elena Milagro de Hoyos, telah pergi ke hospital itu kerana jatuh sakit. Waktu tersebut, Karl Tanzler atau Count Karl van Chossel, yakni seorang lelaki berasal dari Jerman yang bekerja sebagai juruteknik radiologi di hospital berkenaan, dengan tiba-tiba terpinga-pinga dan sangat terpegun apabila melihat kehadiran Elena. Karl merasakan Elena adalah wanita yang sama pernah muncul di dalam mimpinya sewaktu zaman kanak-kanak. Karl terus memiliki kepercayaan bahawa kemunculan Elena pada waktu itu merupakan satu takdir. Jadi Karl mula beranggapan, dia dan Elena telah ditakdirkan untuk hidup bersama. Tidak lama selepas mendapat tahu Elena didiagnos mengidap penyakit tuberkulosis, Karl membuat pengakuan kepada keluarga Elena bahawa dirinya adalah seorang doktor. Malah Karl juga menawarkan dirinya bagi merawat Elena sepenuh masa. Elena kemudian dibawa untuk berubat di rumahnya sendiri dengan bermacam-macam cara rawatan yang Karl lakukan kepadanya. Ini termasuklah dengan melanggar protokol hospital seperti mencipta ubat-ubatan sendiri dan mesin tertentu dari hospital. Dalam fikiran Karl, dia berharap dapat menyembuhkan Elena. Selain itu, Karl juga ada meluahkan perasaan dan sering memberikan hadiah kepada Elena. Namun tanpa Karl duga, cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Bagi Elena, dia tidak mempunyai masa untuk memikirkan hal percintaan selain kesihatannya. Pada 25 Oktober 1931, Elena akhirnya meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis yang dia alami tersebut. Kematian Elena jelas benar-benar menyebabkan Karl berada dalam kesedihan hingga dia sanggup untuk membiayai pembiayaan pengkebumian pujaan hatinya itu. Keluarga Elena tidak mempunyai masalah dengan perkara tersebut. Namun tanpa diduga, Karl menyimpan satu rahsia besar di mana dia telah menyimpan kunci kubur Elena. Sepanjang tempoh 2 tahun berikutnya, Karl telah mengunjungi kubur Elena pada setiap waktu malam. Karl juga memasang telefon serta meninggalkan hadiah di kawasan kubur Elena. Pada pandangan mata Karl, Elena sebenarnya masih hidup. Sampailah satu hari, Karl telah dibuang kerja atas sebab yang tidak diketahui. Sejak dari itu, kubur Elena tidak lagi pernah dikunjungi oleh Karl. Lama-kelamaan tingkah laku Karl yang semakin pelik telah menimbulkan rasa curiga kepada orang-orang di sekelilingnya. Manakan tidak, Karl sering membeli pakaian serta minyak wangi wanita dan pernah dilihat menari bersama dengan seorang wanita tidak dikenali di rumahnya. Perkara ini sekaligus menyebabkan ramai orang mengesyaki bahawa Karl telah menyimpan mayat Elena susulan keobsesannya terhadap wanita tersebut sebelum ini. Hinggalah tahun 1940, Florinda yang merupakan kakak kepada mendiang Elena bertindak untuk memeriksa rumah Karl. Pemeriksaan itu dibuat Florinda selepas beberapa kali mendengar kabar angin tentang Karl yang melakukan aksi nekrofilia terhadap mayat Elena. Setibanya di rumah Karl, Florinda dikejutkan dengan penemuan mayat Elena yang telah diawet. Tanpa membuang masa, dia terus bergegas membuat laporan polis. Menerusi pengakuan yang dibuat Karl, dia mengaku telah tinggal bersama dengan Elena selama 7 tahun.
Perkara ini bermaksud Carr telah mencuri mayat Elena untuk disimpannya di rumah sejak dari tahun 1933. Carr membentuk semula tulang temulang Elena menjadi kerangka yang sempurna. Mayat Elena bukan saja didandan bahkan dipakaikan dengan pakaian lengkap dan pelbagai perhiasan seperti rantai dan stokin. Bagi menghilangkan bau busuk, Carr menggunakan wangian dalam jumlah yang banyak serta bahan pengawet bagi mengelakkan kerangka tersebut mereput. Mayat Elena disapu dengan minyak, rempah ratus, lilin, kaca dan cat supaya mendiang sentiasa nampak hidup. Kerja-kerja gila Elena Carr lakukan dalam sebuah makmal rahsia binaannya sendiri yang diperbuat daripada sebuah gudang yang telah usang. Sesudah penangkapannya, Carr yang dianggap waras telah menerima pertuduhan memusnahkan kubur dan mengalihkan mayat tanpa sebarang kebenaran. Tuduhan tersebut bagaimanapun digugurkan berikutan had statut kes yang sudah luput. Dalam erti kata lain, Carr tidak boleh didakwa kesalahan jenayah yang dia telah lakukan. Mayat Elena kemudiannya dikuburkan semula tanpa dibuat sebarang penanda bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pengakhiran hidup Carr, dia meninggal dunia pada tahun 1952 di sisi patung ukiran berwajah Elena di sisinya.